Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi dalam kelas Cikgu Shima pada hari ini, Jumaat, jam 3.30 petang. Hari ini merupakan hari kelima kita bersekolah. Cikgu Shima pasti semua seronok bertemu guru-guru dan rakan-rakan di sekolah. Dan beberapa hari lagi kita akan menyambut bulan Ramadan. Okey, pada hari ini kita akan sambung tajuk pembelajaran kita tentang pakaian wanita hamil, ya. Okey. Tajuk kita pakaian wanita hamil. Dah tentulah untuk wanita-wanita yang hamil ataupun kita panggil kaum apa? Ibu ataupun pakaian ibu mengandung. Okey, pada hari ini ya, kita belajar tentang teori. Okey ya, minggu lepas Cikgu Shima dah ajar tentang mendraft dan menjahit skirt duyung. InsyaAllah kalau Cikgu Shima berkesempatan, Cikgu Shima akan ajar menjahit lagi. Mungkin kita akan buat blouse ataupun jubah. Okey, pada hari ini kita sambung dalam kelas teori dengan tajuk pakaian wanita hamil. Okey, ada beberapa jenis pakaian wanita hamil. Contohnya kita ada maxi, kemudian kita ada seluar ibu mengandung. Okey, jom kita lihat seterusnya apa yang kita faham dengan maxi longgar. Okey, maxi longgar merupakan pakaian yang sesuai dipakai oleh wanita hamil semasa mengandung. Kenapa? Kerana stylenya yang ringkas dan boleh dipadankan dengan skirt labuh ataupun dengan seluar ibu mengandung atau memakai maxi longgar sahaja ya, yang mempunyai labuh yang sesuai mengikut keselesaan si pemakai. Okey. Maxi longgar juga perlu labuh di bahagian hadapan. Kenapa? Kerana bahagian hadapan perut ni dia akan membesar dan membesar. Jadi bahagian hadapan ni perlu selesa. Okey, penghilang gelembung yang sesuai untuk maxi longgar ialah kita boleh guna kedut lepas, lisu bertentang, lisu beriring, lisu terbalik sebagai penghilang gelembung dan juga sebagai hiasan pada pakaian ibu mengandung. Okey, cuba kita lihat pada seluar wanita hamil pula. Okey, mereka ini inginkan pakaian yang selesa dan pada masa yang sama ingin kelihatan cantik. Okey, semua orang nak nampak cantik kan? Seluar ini biasanya berpinggang rendah dan dengan ikatan pinggang berketak ataupun pita elastik. Kerana pita elastik ni dia memberikan, dia boleh meregang. Jadi bila perut membesar, seluar tu pun boleh bergerak juga ke ataupun lebih membesar kan, kerana dia getah. Okey, jadi perut pun akan jadi selesa. Okey, seterusnya kita ada jenis-jenis bentuk pakaian wanita hamil. Okey, wanita hamil pun nak juga bergaya kan, adalah juga style. Okey, jadi pakaian wanita hamil ni biasanya dia lebih ringkas dan sedikit polos ataupun longgar kerana pakaian wanita hamil ni untuk apa dia? Wanita mengandung kan, yang perut dia yang sentiasa membesar. Jadi pakaian tu mestilah selesa dan boleh memberi ruang untuk perut tu membesar lagi. Okey, yang ini ialah contoh bentuk garis A. Okey, baju yang berbentuk A. Macam inilah ya, dia kecil di atas, kemudian dia membesar ke bawah ataupun dia kecil di atas, dia mengembang ke bawah, bentuk A. Okey, ini dikatakan
baju bentuk garis A. Okey, seterusnya kita ada baju wanita hamil bentuk garis empire di sini. Di sini ada garisan empire ataupun empire line. Okey. Seterusnya kita ada bentuk shift. Bentuk shift ni dia lurus je ke bawah macam tu kan. Okey, dia tak ada shape, dia tak ada pinggang ataupun biasa kita kenali sebagai jubah. Okey ya. Seterusnya kita lihat pula collar. Okey, pakaian ibu mengandung ni perlu collar ke? Boleh, tapi simple ya sebab ibu mengandung ni badan dia mempunyai haba yang lebih panas kan. Jadi kalau ada collar-collar yang terlalu fancy kan, terlalu ketat di leher dia tak selesa sebab kita nak ruang yang lebih luas kan. Okey, kegunaan collar tentulah untuk mengemaskan garis leher pakaian, menunjukkan reka bentuk pakaian dan juga dibuat untuk menutup kecelaan leher si pemakai. Itu tujuannya. Taklah saja-saja nak letak collar kan. Jadi kita bolehlah menutup kekurangan yang ada pada leher kita. Okey, pakaian wanita hamil lebih selesa menggunakan bentuk collar yang ringkas atau hanya menggunakan lapik berbentuk sahaja. Ini kerana faktor semula jadi tubuh wanita yang sukakan keselesaan dan gaya yang lebih ringkas. Jadi kita bolehlah ya buat rekaan bentuk segi 4 pada garis leher pakaian ibu hamil ataupun kita buat bentuk hati di mana leher ni luas kan. Jadi selesa. Okey, kemudian bentuk sampan. Kita boleh juga buat bentuk U ataupun bentuk V. Ini antara bentuk garis leher. Okey, seterusnya ini adalah contoh kan. Contoh leher bentuk sampan kan. Dia lebih luas ya, selesa kat sini, tak panas di garisan leher. Kemudian ini bentuk 4 segi. Di sini bentuk bulat dan dia ada sebelah slit di sini ya. Ini pun memberi keselesaan ya. Dan juga dekat sini bentuk bulat dan ada collar Peter Pan, collar yang lebih ringkas di mana bentuk U kat sini pun dah leher ni dah luas kan. Kat sini collar Peter Pan. Jadi tak adalah kita gunakan collar seperti collar kemeja yang lebih rapat pada leher kita, tak selesa untuk ibu mengandung. Okey, seterusnya kita lihat kocek. Okey, pakaian ibu mengandung juga boleh kita letak kocek ya, seperti kocek tampan ataupun kocek sisi, kocek sisi tersembunyi, kocek tebuk satu bibir. Okey, ini kocek tampal. Kita dah belajar kan sebelum ini, ada banyak jenis. Kemudian kat sini kita ada kocek sisi ataupun kita panggil pocket. Okey, pocket bahasa Inggeris. Okey, bahasa Melayu kita panggil kocek. Sini kocek sisi tersembunyi ataupun kita boleh buat kan separa tersembunyi. Kat sini kita ada kocek tebuk satu bibir. Okey. Selain daripada kocek, kita juga boleh hiaskan ya baju ibu mengandung dengan jenis lengan yang lebih sesuai. Okey, lengan yang paling sesuai untuk pakaian wanita hamil ialah jenis lengan padanan rata. Maksud lengan padanan rata ialah cantuman lengan dan baju ini dia tak ada kedut ya, dia rata. Okey, contoh seterusnya kita ada lengan kimono. Okey, lengan kimono juga adalah lengan padanan rata. Dia tak ada kedutan di bahu. Seterusnya kita ada contoh lengan pagoda atau kita boleh buat juga lengan loceng. Ni bentuk ni lah. Bila kecil di atas, kembang di bawah, kita panggil juga lengan loceng. Okey, nama tu
ada pelbagai ya. Mungkin ada setengah orang panggil dia lengan pagoda, setengah orang panggil dia lengan loceng, tapi bentuknya sama sahaja di sini. Okey. Kemudian kita tengok pula apakah fabric yang sesuai untuk kita buat baju ibu hamil. Okey, kita boleh pilih sama ada kita nak guna gentian asli ataupun gentian buatan. Contoh gentian asli dah tentulah yang pertama, kapas yang paling selesa. Kemudian kita ada daripada fabric linen dan fabric sutera. Okey, gentian buatan pula. Contohnya kita ada polyester, kita ada lycra dan juga fabric spandex. Okey, kita huraikan pula satu-satu jenis gentian fabric. Okey, kapas. Okey, kapas sifatnya teguh dalam keadaan basah atau kering. Merupakan penyerap lembapan yang baik, tahan tindakan asid lemah dan alkali. Okey. Merupakan pengalir haba yang baik. Tahan cahaya matahari. Maksudnya kain ni tak adalah mudah pudar kan? Okey. Tak mudah rosak. Kemudian ciri-ciri yang lain, okey, kapas ni permukaannya licin, sejuk dan selesa dipakai. Tetapi kapas ni dia mudah renyuk. Jadi kena rajin gosok. Okey, tahan pada suhu yang tinggi. Mudah bertahi lalat jika tidak dikeringkan dengan sempurna. Mudah mengecut jika tidak diberi kemasan yang sempurna. Okey, kapas ni sebelum kita potong fabric, cara terbaik dia ialah kita basuh dulu supaya dia kecutan dia tu sekata. Okey Seterusnya kita tengok fabric linen. Okey. Linen. Okey, linen ciri-ciri dia tahan lasak dan lebih teguh daripada kapas. Okey, linen juga dibuat daripada tumbuhan semula jadi Okey dari pokok merupakan pengalir haba yang baik, tahan pada cahaya matahari, tahan tindakan asid lemah dan alkali, penyerap lembapan yang baik, tahan pada suhu tinggi, mudah renyuk dan berbulu. Maksud dia keluar benang dia itulah dia berjerumbai. Itu maksud dia berbulu. Okey, sejuk dan selesa apabila dipakai dalam cuaca panas. Sebab dia fabric semula jadi mudah bertahi lalat apabila tidak dikeringkan dengan sempurna. Sama dengan kapas. Mempunyai permukaan yang berkilat. Ini ialah ciri-ciri fabric linen. Okey, dan satu lagi, fabric dari gentian semula jadi ialah sutera yang diperbuat daripada ulat sutera. Okey sutera ni teguh ketika kering, kukuh semasa basah. Okey, penyerap lembapan yang baik amat sensitif dengan suhu tinggi, merupakan pengalir haba yang baik juga. Tidak tahan pada cahaya matahari. Kalau kita nak jemur kain sutera, kita kena letak tempat yang teduh supaya fabric sutera kita ni tidak mudah pudar. Okey, kemudian dia mudah renyuk kena rajin gosok. Mudah rosak oleh alkali atau asid. Okey sutera sifat dia lembut. Okey, sebab itulah dia mudah renyuk dan kena jaga dia dengan lebih baik. Okey, seterusnya kita tengok pula fabric yang diperbuat daripada apa dia? Gentian tiruan ataupun bahan buatan manusia. Okey, kita ada polyester. Okey, gentian yang kukuh walaupun basah.
Gentian yang berat adalah kenyal dan tidak mudah renyuk. Kain ni tak mudah renyuk, polyester ni. Menyerap sedikit lembapan, mudah mengalami elektrostatik. Kita dah belajar dalam bab sains kan, kita boleh buat uji kaji dia. Okey. Siapa pandai, boleh tulis kat ruang komen apa cara kita nak buat ya, nak dapatkan kuasa elektrostatik ni. Okey. Kemudian sebagai penebat haba, dan ini menyebabkan gentian ini panas apabila dipakai. Tahan dengan dedahan cahaya matahari. Itu kelebihan polyester. Seterusnya, okey, gentian daripada buatan manusia ialah lycra. Okey, lycra dia bersifat kenyal dan boleh meregang 4 hingga 7 kali ganda. Tu dia kita tarik dia. Dia boleh meregang 4 hingga 7 kali ganda. Fabrik melekat pada tubuh si pemakai. Fabrik ni dia melekat dekat badan kita kalau lycra ni ya. Menyerap peluh, anti parasit, anti fungus dan sebagainya. Okey, tahan lama dan tahan haba panas. Penyerap air yang baik, ketahanan lipatannya tidak mudah renyuk. Itu kebaikan fabrik lycra. Okey, kemudian kita ada spandex. Okey, fabrik jenis spandex ni, dia sifat dia lembut, mudah menyerap peluh, tidak mudah renyuk, ringan, lembut dan sejuk apabila dipakai dan tentulah dia bersifat elastik. Kita tarik, dia boleh meregang. Okey, itu maksud dia elastik ya. Ini ialah fabrik spandex. Okey. Dan seterusnya, okey, sebelum tu kalau siapa-siapa nak tanya soalan boleh tulis kat ruang komen dan nanti cikgu boleh jawab. Okey, kalau ada masalah setakat ini. Seterusnya kita tengok pula pola pakaian wanita hamil. Bentuk dia tentulah tak sama kan. Sebab pakaian wanita hamil ni perut dia lebih tinggi. Okey, bentuk fizikal wanita pun berubah apabila dia hamil. Okey, contoh yang pertama. Kita ada seluar. Di mana seluar ni dia ada sambungan dia ya. Dekat sini kita ada pinggang mendatang dia kat sini. Jadi kat sini kita sambung. Okey, ini ialah pola asas. Jadi pola asas ni dia akan dicantum dengan bahagian sambungan untuk perut yang akan membesar. Okey ya. Ni contoh seterusnya. Okey, macam mana kita nak ubah suai pola asas seluar biasa menjadi seluar ibu hamil ya, sebab perut akan membesar. Jadi kita kena tambah kat sini ya. Bahagian sini kita perlu tambah, kita besarkan ya. Okey, ini contoh juga ya. Untuk kita buat ubah suai pola di bahagian perut atau hadapan ya. Okey, seterusnya kita ada contoh overall. Okey, overall untuk wanita hamil di mana pola ini merupakan pola gabungan ya. Pola asas badan digabungkan dengan pola asas seluar, jadilah overall. Okey, kat sini bahagian perut pun dia mesti ada buat perubahan ya, perubahan pada pola supaya perut sini boleh membesar dan tak sendat bila dipakai. Okey, seterusnya kita ada pola dress ataupun kita ada maxi kan. Okey, ataupun kita panggil gown ya. Sama juga dia menggunakan pola gabungan. Untuk menghasilkan dress ini kita memerlukan pola asas badan dan pola asas skirt digabungkan menjadi satu pola yang baru yang kita panggil pola dress. Jadi untuk buat pakaian ibu hamil
Juga kita perlu buat perubahan ataupun penambahan saiz di bahagian hadapan supaya baju ini lebih selesa bila dipakai. Okey, ini salah satu contoh Messi ibu mengandung. Okey, kat sini kita letak lapik berbentuk di garis leher. Kita tak ada collar, jadi kita letak lapik berbentuk. Kemudian kita ada lisu beriris sebagai hiasan dan juga sebagai apa tujuan lisu beriring ni? Supaya adanya ruang-ruang yang lebih besar. Tak adalah sempit ya baju ni bila ada lisu-lisu ni. Okey. Jadi di bahagian belakang kat sini kita ada yoke ya. Dan di bahagian garis tengah belakang kita ada lisu terbalik. Ini pun sama fungsinya untuk membesarkan saiz baju di bahagian belakang supaya lebih selesa. Okey. Dan kita ada contoh seluar ibu hamil ataupun wanita hamil, di mana kat sini kita adanya ikatan pinggang elastik supaya bila perut kita membesar, jadi seluar ni pun dia boleh longgar, dia tak ketat lah bila kita guna pita elastik. Kemudian kat sini kita ada pinggang mendatang dan di bahagian bawah sini kita ada kedut lepas. Okey, kedut lepas ni pun sama, memberi ruang yang lebih besar kepada perut untuk membesar. Okey, faham tak setakat ini? Okey, kalau tak faham, boleh tulis kat ruang komen. Okey, seterusnya kita nak tengok pula apakah hiasan yang sesuai untuk pakaian wanita hamil. Okey, jadi hiasan yang sesuai untuk pakaian wanita hamil adalah yang lebih simple, yang sederhana. Okey, taklah terlalu orang kata terlalu sangat hiasan yang terlalu berat macam manik, Gucci tu tidak berapa sesuai. Jadi hiasan yang lebih sesuai ialah seperti ribbon. Okey. Kemudian kita ada renda dan juga kita ada ropor. Biasanya hiasan ni kita letak sedikit sahaja. Okey. Dan selepas hiasan kita nak tahu pula kan, apa dia? Okey, fabric yang sesuai. Kat sini kita ada tajuk fabric dengan corak sehala. Okey, ini kalau kita nak potong kain nanti, bila kita dah buat pola, macam mana kita nak susun atur pola di atas fabric. Okey, bila fabric kita corak sehala. Okey ya. Corak sehala maksudnya dia ke atas semuanya. Contohnya macam ni kan. Bunga ni dia menegak saja ke atas. Okey. Kemudian bulu burung ni pun dia sama. Semua sehala, arah yang sama. Itu maksudnya corak sehala. Jadi kertas pola kita mesti letak pada arah yang sehala. Kalau kita letak satu di atas, kemudian bahagian belakang kita letak ketonggeng ke bawah. Jadi bila kita cantum baju tu, corak depan bunganya ke atas, corak belakang bunganya ke bawah. Jadi dah salah, tak cantik ya. Jadi kita susun kain kita di atas pula dengan betul berdasarkan corak fabric. Okey. Itu corak sehala. Sekarang kita tengok pula corak yang rawak. Okey, corak rawak maksudnya okey, daun ni dia menghala ke atas. Okey, yang daun ni pula dia menghala ke bawah kan. Kemudian kat sini dia melintang. Itu maksud dia fabric dengan corak rawak. Okey, fabric dengan corak rawak ni tak ada masalah. Senang kita nak potong ya. Kita boleh susun atas bawah sebab corak dia bila kita cantum nanti dia tak nampaklah corak tu tertonggeng sebab dia corak yang memang dah bersepah. Okey, dia corak rawak ya. Dia corak dua hala. Okey. Jadi itu sahajalah tajuk kita pada hari ini tentang pakaian ibu hamil, di mana kita dapat belajar tentang variasi pakaian wanita hamil, iaitu kita ada maxi, kita ada overall, kita ada seluar ibu hamil. Kemudian kita ada
pola dia. Contoh-contoh macam mana nak buat pola pakaian ibu hamil. Kemudian kita belajar juga jenis fabric. Okey, akhir kata dari Cikgu Simah. Selamat menyambut bulan Ramadan. Dan jangan lupa subscribe channel Cikgu sekiranya video yang Cikgu hasilkan memberi manfaat kepada anda semua. Jangan lupa tekan loceng supaya nanti dapatlah notifikasi kalau ada video-video yang terbaru dari Cikgu Shima. Okey. Sampai kita jumpa lagi pada minggu hadapan, insya-Allah. Okey, selamat menunaikan ibadat puasa. Dan sambil tu kita masih boleh belajar di mana? Mestilah dalam kelas tuition percuma yang dibawakan oleh Ayu. Okey, sampai jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Bye.